Salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Sufian. Saya mendapat situasi di mana ketua pasukan semasa memberi arahan. Saya perlu menyatakan sekurang-kurangnya 3 ciri bahasa tubuh yang positif bagi situasi tersebut. Pada pendapat saya, semasa memberi arahan kepada ahli pasukan, ketua pasukan perlu menunjukkan kontak mata yang sesuai dengan memandang ahli kumpulan ketika bercakap. Tindakan ini akan menunjukkan keyakinan dan kesungguhan serta membantu memastikan ahli pasukan memberi perhatian terhadap arahan yang disampaikan. Selain itu, ketua pasukan juga perlu menampilkan postur badan yang tegak dan terbuka semasa berinteraksi dengan ahli pasukan. Postur yang baik menggambarkan sikap yakin, profesional dan bersedia untuk memimpin, sekaligus meningkatkan keyakinan ahli pasukan terhadap arahan yang diberikan. Akhir sekali, ketua pasukan menggunakan gerak tangan yang bersesuaian untuk menyokong penyampaiannya. Isyarat tangan yang jelas membantu menjelaskan arahan, memberi penekanan kepada perkara penting dan menjadikan komunikasi lebih mudah difaham oleh semua ahli kumpulan. Salam sejahtera semua, saya Tan Joy Eun. Saya akan menjawab soalan 1E. Situasinya ialah, jika ahli keluarga sedang berbual bersama kamu, antara ciri bahasa tubuh yang pertama yang sesuai ialah memandang ke arah orang yang bercakap untuk menunjukkan perhatian dan rasa hormat terhadap perbualan itu. Ciri yang kedua ialah duduk atau berdiri dengan postur yang terbuka dan sopan. Contohnya, menghadap orang yang bercakap dan tidak memalingkan badan serta menandakan minat untuk berkomunikasi. Ciri yang ketiga ialah menganggukkan kepala atau memberikan senyuman yang sesuai untuk menunjukkan bahawa kita memahami, mendengar dan memberi respons positif terhadap perbualan tersebut. Pendek kata, bahasa tubuh yang positif membantu mewujudkan komunikasi yang mesra, menunjukkan rasa hormat serta mengeratkan hubungan sesama ahli keluarga. Salam sejahtera, saya Suwani. Sekarang saya akan menerangkan soalan yang kedua. Susunan keutamaan saya ialah komunikasi lisan yang paling penting. Kedua ialah mimik muka dan ketiga ialah gerakan tangan. Pada pendapat saya, komunikasi lisan ialah elemen yang sangat penting kerana ia menyampaikan mesej dengan lebih jelas dan tepat. Dalam situasi seperti pembentangan, pengajaran atau perbincangan, kata-kata membantu orang lain memahami maklumat yang ingin disampaikan. Walaupun bahasa tubuh penting, mesej boleh menjadi kurang jelas tanpa komunikasi lisan. Yang kedua ialah mimik muka. Mimik muka menunjukkan emosi dan perasaan seseorang. Contohnya, senyuman menunjukkan keramahan, manakala wajah yang serius menunjukkan sesuatu perkara yang perlu diberi perhatian. Yang ketiga ialah gerakan tangan. Gerakan tangan membantu menegaskan mesej dan menarik perhatian pendengar, tetapi biasanya hanya berfungsi sebagai sokongan kepada komunikasi lisan dan mimik muka. Namun, gerakan tangan boleh menjadi sangat penting apabila berkomunikasi dengan individu yang menggunakan bahasa isyarat atau ketika berada di tempat yang terlalu bising. Berdasarkan pengalaman saya semasa membuat pembentangan di dalam kelas, komunikasi lisan yang jelas membantu audiens memahami isi kandungan, manakala mimik muka dan gerakan tangan menjadikan penyampaian lebih menarik. Sekian, terima kasih.